Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasihat Race Motovlog. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Race baru-baru ni kita tengok ada drama last lap dalam Moto2 yang mana Jorge Martin mendahului perlumbaan pada lap terakhir dan seterusnya menamatkan perlumbaan pada tempat pertama. Walau bagaimanapun, FIM Stewart decide untuk turunkan posisi dia daripada tempat pertama kepada tempat kedua dan seterusnya memberi kemenangan kepada Bezzecchi selepas mendapati Jorge Martin berada di track limit yang kawasan hijau tu ketika mempertahankan tempat pertama pada lap yang terakhir. Drama ni seterusnya bersambung ke MotoGP pula, yang mana Pol Espargaro dan Jack Miller bertarung dengan sengit untuk mendapatkan tempat pertama, yang akhirnya menyaksikan Pol Espargaro terpaksa keluar daripada track, off track bukan saja kepada kawasan hijau tapi kawasan merah, dan seterusnya Oliveira yang menang. Walau bagaimanapun tak ada penalti atau penurunan posisi yang dikenakan ke atas pole oleh FIM Stewart. Perlumbaan berakhir seperti apa yang kita tengok dekat finishing line tu. Benda ni jadi kontroversi antara rider-rider dan juga peminat-peminat MotoGP macam kita. Ada yang kata pole patut diturunkan posisi, bermakna Joan Mir akan mendapat nombor 3, dan ramai juga yang kata pole buat tu tak sengaja, so tak perlu turunkan posisi. Bagi penonton-penonton baru dalam MotoGP, mesti korang tertanya-tanya kan, apa bendanya track limit, kawasan hijau, FIM Stewart ni, apa benda semua ni? So untuk video kali ni aku akan terangkan sedikit tentang track limits, shortcuts dan juga penalti-penalti yang boleh dikenakan oleh FIM kepada rider-rider yang menyalahgunakannya. So tanpa buang masa, jom. Okey, apa tu shortcuts dan track limits? Beberapa tahun lepas, MotoGP Race Direction mendefinisikan kedua-dua term ni dengan mengatakan shortcuts adalah di mana rider memotong selekoh atau mana-mana bahagian litar menjadikan litar lebih pendek. Manakala track limits pula berbeza, ia biasanya menjadikan litar lebih panjang dengan menggunakan bahagian luar litar untuk line yang lebih laju. Shortcuts dan track limits ni biasanya korang boleh nampak dekat kawasan yang berwarna hijau, dekat tepi track tu, yang permukaannya adalah konkrit ataupun aspal sebagai run-off area tambahan, yang tujuan asal dia adalah untuk meningkatkan keselamatan. Penggunaan track limits ni walau bagaimanapun memungkinkan rider yang keluar atau sengaja keluar daripada litar yang sebenar kelebihan yang tak adil berbanding rider-rider yang stay atas litar. Sebagai contoh, dalam sesebuah selekoh, seseorang rider yang mengambil selekoh dengan laju ataupun terlebih laju akan akhirnya terkeluar dari litar dan masuk ke kawasan hijau dan kemudiannya masuk semula ke dalam litar dalam kelajuan yang lebih tinggi berbanding rider-rider yang lain. Kelebihan yang tak adil ni menyebabkan FIM Stewart menetapkan rules and regulation yang memungkinkan riders dikenakan penalti atas kesalahan exceeding track limit. Suka untuk aku ingatkan kepada korang, track limits ni dulu adalah dinding-dinding batu macam apa yang korang tengok dekat Isle of Man TT tu. Kemudian atas faktor keselamatan membawa kita kepada purpose built circuit seperti yang kita tengok sejak berpuluh-puluh tahun ni lah. Buat sekian lama, track limits bagi litar-litar ni adalah gravel dan rumput. Tapi dalam banyak kemalangan, kita akan nampak rider flip tinggi ke udara ataupun berguling-guling dalam keadaan yang sangat laju, yang akhirnya menyebabkan kecederaan serius seperti patah tulang dan sebagainya. Contoh yang paling popular adalah legenda MotoGP Wayne Rainey yang telah lumpuh kedua-dua belah kakinya selepas crash berguling atas gravel pada litar Misano pada tahun 1993. Maka bagi mengelakkan benda ni berlaku lagi, beberapa bahagian dalam litar-litar ni kemudiannya ditukarkan daripada gravel trap kepada run-off aspal yang tak dapat dinafikan memang lebih selamat dari banyak aspek. Walau bagaimanapun, apabila kita buat rider-rider ni rasa lebih selamat dan rasa diorang takkan injet dengan teruk apabila crash, obviously diorang akan gunakan kebebasan ni untuk push lebih laju sekaligus meningkatkan lagi kekerapan diorang untuk keluar daripada track secara sengaja ataupun tak sengaja. Dan wujudlah rules dan regulation yang ditetapkan oleh FIM untuk menghentikan rider-rider daripada menyalahgunakan run-off area ni, yang kita tahu asalnya adalah dinding-dinding batu ataupun rumput ataupun gravel. Melihat situasi ni, ada antara kita peminat-peminat MotoGP yang berpendapat, weh, aku rasa kita patut kembali pada gravel trap dengan rumput macam dulu. Betul-betul. Sebab rider ni sepatutnya dia kena pay for their own mistake masa tu juga. Bukan apa bro, kita nak keputusan perlumbaan tu diputuskan atas litar, bukannya dalam bilik FIM. Kan? Patut kita buat balik dinding-dinding batu tu, buat divider macam Isle of Man TT. Kau agak-agak lah brother. Aku faham je argumen-argumen ni, cuma pada pendapat aku, takkanlah kita nak ubah daripada sesuatu yang selamat kepada yang tak selamat balik. Kata safety first kan. Exceeding track limits adalah apabila kedua-dua tayar jentera rider tersebut berada di kawasan hijau. FIM Stewart menggunakan kamera-kamera khas yang dipasang pada kawasan-kawasan ni, dan jika didapati dengan jelas daripada footage, kedua-dua tayar rider tersebut berada di kawasan hijau, barulah ia dikira exceeding track limit, dan tindakan seterusnya bakal diputuskan oleh Race Direction ataupun FIM Stewart.
Okey, untuk penalti atau denda bagi kesalahan shortcuts atau exceeding track limits ni agak panjang agak panjang berjela. Tapi kalau nak ringkas, dia macam ni. Bagi free practice, qualifying dan juga warm up, rider yang didapati memasuki kawasan hijau, lap tersebut akan dibatalkan serta-merta. Manakala bagi sesi perlumbaan, ketika race adalah seperti berikut. Bagi keadaan yang mana merugikan masa rider tersebut ataupun disadvantage dengan jelas, tiada penalti dikenakan. Dan bagi keadaan yang jelas ada kelebihan, rider akan diturunkan posisi ataupun dikenakan long lap penalty. Long lap penalti ni kejap lagi aku terangkan. Kalau 3 kali memasuki kawasan hijau tu tanpa kelebihan yang jelas, amaran akan dikeluarkan. Dan apabila kesalahan memasuki kali kelima, walaupun tanpa clear advantage, long lap penalty akan dikenakan. Okey, dalam lap terakhir pula ataupun last lap, ini menarik. Tanpa sebarang kelebihan yang jelas sekalipun, penurunan posisi akan dikenakan. Long lap penalty adalah satu konsep denda yang baru diperkenalkan sejak 2018. Satu lorong diwujudkan biasanya di bahagian luar selekoh yang sedia ada, yang mana rider yang terlibat akan diarahkan untuk menggunakan lorong tersebut yang memungkinkan mereka untuk kehilangan masa sekitar 2 ke 3 saat. Idea ni diwujudkan untuk mengelakkan penalti dikenakan selepas race. Basically, FIM nak result pada akhir perlumbaan tu adalah result sebenar, bukannya ada perubahan-perubahan selepas race yang akan mengelirukan dan potong steam. Sekiranya rider terlibat gagal mengikuti arahan untuk melakukan long lap penalty, penalti lebih berat akan dikenakan seperti pit lane ride through penalty. Kalau yang tu pun tak nak ikut juga, disqualify lah. Balik rumah buat race sendiri. Okey, kita kembali kepada Styrian GP. Bagi situasi Jorge Martin dalam Moto2, ramai yang terima keputusan FIM walaupun kemungkinan besar tak ada kelebihan yang diraih oleh Jorge Martin. Maksudnya kalau kawasan hijau tu rumput ataupun gravel, mungkin dia akan slide sikit kemudian teruskan perlumbaan dan still akan menang. Tapi macam aku terangkan tadi, rules dia memang agak clear. Ada ke yang tak setuju dengan keputusan FIM ni? Yes, ada. Casey Stoner antara yang tak setuju. Dia even cakap kawasan curb merah putih tu patutnya panjang lagi, bukannya berakhir kat situ je. Dengar macam tak rasional kan? Tapi ni pendapat daripada ex-racer yang mungkin lebih banyak pengalaman daripada FIM steward tu sendiri. Mungkin juga komen tersebut berpunca daripada kekecewaan yang wujud selepas Jorge Martin, a clear winner of that race, ditarik balik kemenangan atas sebab-sebab yang to be honest agak remeh. Aku secara peribadi, aku rasa rules is rules. Dia masuk kawasan hijau, dia kena penalti. As simple as that. Kalau tak strict, rider-rider lain takkan respect rules nanti. Okey, seterusnya bagi insiden MotoGP pula. Okey, yang ni menarik. Lebih banyak pendapat. Korang boleh tengok sendiri dekat footage. Yes, ada pertarungan yang sangat sengit, yang menyaksikan ending yang sangat menarik, sangat menghiburkan kita peminat racing. Walau bagaimanapun, aku nak ajak korang untuk cuba bayangkan. Let's say kalau kawasan hijau tu adalah rumput ataupun gravel. Obviously, pole akan end up jatuh dan mungkin tamatkan perlumbaan dekat belakang lah, ataupun DNF terus. Dan kalau kita analisa lagi, kalau kat situ gravel, mungkin pole akan break lebih awal untuk safety kan. Ataupun Jack Miller sendiri takkan buat move yang bahaya macam tu. Okey, tak apa. It is what it is. Sekarang kita tengok dua titik pandangan yang berbeza bagi insiden ni. Yang pertama, tak perlu turunkan posisi Pol Espargaro sebab Pol kehilangan 1 saat pada sektor tersebut menjadikan dia dalam situasi clear disadvantage. Dan seterusnya tak perlu turun posisi lah. Lagipun dia hanya compete bertiga, iaitu Pol, Miller dengan Oliveira pada selekoh terakhir tu. Tak logik lah untuk kita turunkan posisi sampai ke rider yang tak terlibat, iaitu nombor 4. Okey, titik pandang kedua pula adalah mengatakan Pol patut diturunkan posisi atas sebab dia memang dah terlebih laju pada selekoh terakhir tu. Dan bila dia buka ruang untuk Miller, obviously Miller akan ambil ruang tu, macam apa yang Marquez buat dekat Dovi pada sebelum-sebelum ni. Pol mengambil keputusan untuk masuk terus ke kawasan hijau, bukan break awal macam Dovi buat masa dia battle dengan Marquez tu kan. Jadi memandangkan ini adalah kesalahan membuat percaturan atas pilihan dia sendiri. Lagipun timing dia masa dia masuk ke kawasan hijau tu adalah selepas dia dipotong oleh Jack Miller, maka dia patut diturunkan posisi. So itulah argumennya. Selepas aku tengok berkali-kali footage tu, aku lebih cenderung untuk setuju pada pandangan sisi yang pertama, iaitu Pol tak perlu diturunkan posisi. Cuma yelah, aku rasa ada keburukannya, iaitu ini bermaksud FIM tak tegas dalam melaksanakan rules yang diorang sendiri tulis. Kalau nak kata Jack Miller yang push dia keluar sekalipun, Jack Miller lah patut disiasat kan. Sama ada tindakan dia tu dibenarkan atau tak, complicated lah. Okay, so sampai sini je lah untuk video kali ni. Korang ni memang suka tengok aku cakap yang panjang kan. Padahal sebenarnya target aku untuk channel ni, aku nak produce video yang lebih kurang 5 minit macam tu je. Ini dah berapa minit dah ni. Ok lah, terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video-video akan datang. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.